Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan kitab Ensiklopedia Perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Haji Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umum kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan istiqamah kita dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman. Jumlah kita berperang bersama Ustaz. Tafadhal masykurah Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam halaqah ilmu secara talian. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita berada di tahun yang ke-9 kenabian, tahun ke-9 Hijrah, dan kita berada pada bulan Sya'ban menuju kepada bulan Ramadan. Kenapa Sya'ban menuju ke Ramadan? Sebab peristiwa yang kita akan bincang ni adalah muka surat 232, adalah peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW ketika Nabi on the way pulang daripada peperangan Tabuk. Cerita ni Nabi tak sampai lagi ke kota Madinah. Nabi dalam perjalanan daripada Tabuk menuju ke Madinah. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW selesaikan satu urusan ni sebelum sampai ke kota Madinah. Jadi para ulama sirah telah sepakat dalam perang Tabuk ni Nabi terlibat selama 50 hari. Nabi terlibat selama 50 hari. 15 hari hari pergi, 15 hari hari balik. 30 hari saja hari pergi dan pulang, hari perjalanan. Manakala 20 hari adalah hari Nabi SAW stay duduk di kota Tabuk. 20 hari itu duduk di kota Tabuk. Jadi keseluruhan hari dalam peperangan Tabuk ni adalah selama 50 hari. Baginda Nabi SAW keluar pada bulan Rejab dan Nabi SAW pulang pada bulan Ramadan. Nabi sampai ke kota Madinah pada bulan Ramadan. Nabi keluar pada bulan Rejab, Nabi SAW sampai ke kota Madinah pada bulan Ramadan. Okey, baik. Alright, ini adalah hari yang berlaku pada Nabi sewaktu on the way pulang daripada kota Tabuk. Dan peristiwa ni sebenarnya berkaitan tentang sebelum peristiwa Tabuk. Waktu Nabi tengah mempersiapkan tentera-tentera baginda Nabi SAW nak bergerak ke Tabuk, datanglah kaum musyrikin ni, kaum munafik ni yang mengaku Islam tetapi sebenarnya bermusuh dengan baginda Nabi SAW. Mereka kata kepada baginda Nabi SAW supaya tolonglah datang ke masjid kami ni sebab kita minta Nabi SAW ni endorse. Istilah kita endorse lah. Endorse tu maksudnya Nabi iktiraf masjid ni adalah masjid yang sebahagian daripada pusat dakwah agama Islam. Jadi macam mana nak ada endorse ni? Iaitu Nabi datang dan Nabi solatlah di dalam masjid ni. Tetapi Nabi kata minta maaf lah, kita tangguh dulu. Saya akan solat dekat masjid tu on the way balik nanti daripada perang Tabuk.
Nabi kata, biar saya selesaikan perang Tabuk, balik nanti baru kita pergi tengok masjid yang dibina oleh kaum munafik. Okay? Balik daripada perang Tabuk itulah berlakunya peristiwa ini. Okay? Peristiwa yang berlaku pada bulan Sya'ban menuju pada bulan Ramadan. Okay, lokasinya adalah di Masjid Dirar. Okay, lokasinya di Masjid Dirar. Sejurus Nabi SAW dan para tentera singgah berehat sebentar di sebuah tempat bernama Zu'awan. Ini on the way pulang daripada Tabuk menuju ke Madinah. Sampai satu daerah namanya Zu'awan. Setelah pulang daripada peperangan Tabuk, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan untuk merobohkan sebuah masjid. Okay, Allah perintah Nabi turun untuk robohkan sebuah masjid. Masjid yang dimaksudkan ialah Masjid Dirar. Sebuah masjid yang dibangunkan oleh orang munafik untuk memecah belahkan kesatuan kaum muslimin. Okay. Walaupun nampak macam pembinaannya sebuah masjid, pembinaannya untuk menyatu padukan umat Islam, tapi kerana matlamat dan tujuannya salah, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi agar dirobohkan. Jangan bina masjid-masjid yang ini sebab dia membawa kepada perpecahan. Dia membawa kepada perpecahan. Jadi jangan bina masjid-masjid ini. Sebab cerita bab perpaduan ni kita dah bincang hari tu dah. Perpaduan ni benda yang penting. Benda wajib di dalam agama ni. Dan bahkan perpaduan ni adalah satu yang Allah perintahkan kalau nak capai taqwa. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kata Allah. Dan berpautlah pada tali Allah keseluruhannya dan jangan kamu berpecah belah. Ini perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau ada jalan yang membawa kepada perpecahan, perselisihan, sekalipun ia adalah masjid, sekalipun dia adalah NGO, sekalipun dia adalah satu tempat yang kita kata platform untuk kononnya menyebarluaskan dakwah, kalau membawa kepada perpecahan, halang. Sebab itu semuanya membawa kepada kemudaratan. Kemudaratan. Misalnya macam kita sendirilah. Kita sendiri. Kita nak beli mainan untuk cucu kita. Tapi kita tahu beli mainan ni saya nak beli 2 tak mampu. Saya boleh beli 1. Tapi kalau beli 1 pula bergaduh budak-budak ni. Jadi apa yang paling elok? Tak payah beli. Kan? Yang paling elok tak payah beli. Walaupun nampak macam elok, kita beli ni dapatlah buah tangan, bawalah anak cucu ni jadi gembira dengan kepulangan kita nak beli hadiah. Tapi sebabkan kita tahu kalau membeli hadiah ni boleh menjadi perselisihan, pergaduhan, baik tak payah beli. Macam itulah dimaksudkan dalam peristiwa ni. Masjid sekalipun nampak macam baik, tapi kalau membawa kepada perpecahan, jangan sekali-sekali. Jangan sekali. Bahkan daripada kisah ini dia akan memberi impak yang lebih besar lagi, khususnya kepada kaum munafik. Cerita dia sebenarnya detail lah kalau ibu-ibu baca dalam mana-mana kitab sirah. Sebenarnya masa Nabi SAW on the way pulang daripada Tabuk tu, ada kalangan orang-orang munafik yang duduk bersama dengan Nabi SAW ni cuba menahan Nabi dan juga Huzaifah Al-Yamani. Dia tahan. Dan dia nak cuba membunuh baginda Nabi SAW. Dia biarkan sahabat-sahabat Nabi dah berjalan depan, lalu orang munafik ni menghalang Nabi daripada jalan ke hadapan. Maksudnya Nabi duduk di belakang. Tiba-tiba mereka cuba nak membunuh baginda Nabi SAW. Tapi kebetulan waktu tu ada Huzaifah Al-Yamani. Dan Huzaifah Al-Yamani ni telah memukul dengan tongkat dia kenderaan-kenderaan yang dimiliki oleh orang munafik. Waktu tu orang munafik ni dia pakai topeng muka lah. Dia pakai topeng muka. Bila dia pukul ni, menyebabkan orang munafik ni Allah campak rasa takut dan gerun mereka pada Nabi SAW. Bila datang ketakutan pada hati mereka, terus mereka ni lari. Bila mereka lari, mereka masuk balik di dalam kamp tentera orang muslimin. Bergerak sama dengan orang muslimin. Sebab dalam perang Tabuk ni kan ramai tenteranya. Jadi tak boleh dipastikan siapa yang buat macam tu. Jadi mereka duduk ramai-ramai dalam kalangan tentera muslimin. Disebabkan peristiwa tu, Nabi SAW akhirnya bagi tahu kepada Huzaifah. Sebab Huzaifah yang bantu Nabi masa tu, Nabi beritahu Huzaifah, siapakah nama-nama orang-orang munafik. Sebab itu Huzaifah ni menjadi pemegang rahsia nama-nama orang munafik daripada baginda Nabi SAW. Itu cerita awal dia lah. Punya berani orang munafik ni sampai tahap dia nak cuba membunuh baginda Nabi SAW. Tak cukup dia tak join peperangan, tak cukup dia pernah menyembelahi tentera musuh,
Dan kali ini lebih berani lagi, mereka nak bunuh baginda Nabi SAW. Ini orang munafik. Okey, baik. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Quran, melalui surah At-Taubah. Surah At-Taubah ni dia banyak perbincangan. Jangan saya share je. Pada surah Taubah ni perbincangan ni banyak. Kita tengok kalau pada teks buku tu pada ayat 107 surah At-Taubah. Ya, saya share je . Siapa pula yang tulis tu? Ni kat Intan ni. Siapa pula yang tulis tu? Okey. Baik. Kita ayat 107 Allah Ta'ala kata apa? Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Dan di antara orang-orang munafik yang telah membina masjid, dengan tujuan memberikan bahaya. Ini masjid dirar. Masjid yang mendatangkan kemudaratan, berbahaya. Wa kufran, yang membawa kepada kekufuran, keingkaran sesama mereka. Kufur ni maksudnya berpaling, ingkar, tidak mentaati perintah, itu kufran. Wa tafriqan, dan membawa kepada perpecahan, perpaduan. Bainal mu'minin, di antara orang mukmin. 3 benda sekali dia bawa. Dia membawa kepada bahaya, dia membawa kepada tafriqan, keingkaran, dan dia juga membawa kepada kufran, keingkaran, tafriqan, perpecahan di antara orang mukmin. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Kata Allah Ta'ala, dan dijadikan juga tempat itu sebagai intipan. Dia jadikan ini sebagai center, hub untuk mereka memusuhi haraballah. Untuk mereka ni memusuhi Allah dan juga Rasulnya min qabl. Dan kemudian kata Allah Ta'ala, wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila tujuan mereka itu buruk, yang buruk itu ketara, mereka pun akan bersumpah dengan berkata, tidaklah yang kami kendaki mendirikan masjid ini melainkan untuk kebaikan semata-mata. Padahal Allah menyaksikan bahawa mereka itu berdusta. Ini benda yang mereka tak boleh soroklah. Rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak boleh rahsiakan daripada Allah Taala. Allah Taala Maha mengetahui isi hati mereka walaupun mereka sanggup bersumpah. Sebab itu kita tak digalakkan bersumpah. Sebab banyakkan orang yang bersumpah ini adalah untuk menutupi kesalahan-kesalahan daripada hati-hati mereka. Kemudian Allah kata bagi, la taqum fihi abadan. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, jangan salat di masjid itu abadan, selama-lamanya. Jangan pergi, selama-lamanya jangan. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Kerana sesungguhnya masjid yang dibina atas taqwa. Ini masjid Quba. Allah bagi perbandingan. Ada beza antara masjid Quba, masjid yang dibina atas taqwa, dan juga masjid dirar yang dibina dalam kalangan orang munafik. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sudah sepatutnya engkau solat padanya. Rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalam masjid Quba itu ada orang lelaki yang suka membersihkan dirinya. Dan Allah Ta'ala mengasihi orang yang membersihkan diri mereka, iaitu zahir dan batin. Kemudian Allah Ta'ala sebut, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa'u jurufin harin fanhara bihi fin nari jahannam. Maka adakah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di atas takwa kepada Allah dan untuk mencari keredaan Allah itu lebih baik, atau orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di tepi jurang yang hampir runtuh, lalu runtuhlah ia dengan bangunannya itu ke dalam api neraka, dan ingatlah Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang zalim. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin.
Okey. Baik, saya juga nak ingatkan diri saya dan sesiapa sahajalah yang mungkin ibu-ibu juga ada AJK masjid, esko masjid ni kan. Kalau kita sebagai pentadbir masjid, pengurus masjid, jadikan masjid surau kita itu sebagai pusat perpaduan. Jangan jadikan masjid itu sebagai kepentingan peribadi. Siapa sahaja dia jadikan masjid, saya ambil jawatan masjid ni sebab ada kepentingan peribadi. Dia gunakan platform masjid ni untuk kepentingan peribadi dia. Apatah lagi untuk kepentingan parti pula. Untuk kepentingan yang sekian-sekian. Tidak ada. Ini adalah pusat perpaduan. Tapi hari ini berlaku pada masyarakat kita ke tidak? Berlaku kan? Yang mana masyarakat kita ni bertelagah. Datang daripada mana pergaduhan ni? Tu masjid. Siap ada pecah pula. Ni masjid yang sekian. Yang ni masjid sekian. Ni puak sekian. Ni puak sekian. Ni nak jadi apa tuan-tuan? Sepatutnya menjadi pusat kepada tarbiyah, pusat takwa, pusat keimanan, pusat penyucian jiwa rohani. Sekarang jadi pusat bersarangnya kejahatan, permusuhan dan perbalahan. Nak jadi apa tuan-tuan? Yang ini benda yang paling penting. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan satu petunjuk. Masjid ni kawasan tumpuan. Masjid ni kawasan tumpuan. Memang Allah Ta'ala ciptakan masjid ni kawasan tumpuan. Sebab itu disebut sebagai masjid ataupun rumah Allah. Sebab dia tempat tumpuan. Orang musafir ke, orang tempatan, inilah tempat tumpuan. Semua orang ada hak masing-masing di masjid tersebut. Tapi kalau ada orang mengambil kesempatan menjadikan itu sebagai pusat perbalahan dan pergaduhan, maka dia mengundang ke kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Punyalah marah Allah Taala sebab Allah Taala kata apa? Jangan solat di masjid itu selama-lamanya. Jangan pergi. Kenapa Allah halang? Satu, pada Nabi ni, sebab Nabi ni dia akan menjadi penguat lah. Dia jadi endorsement kepada masjid tu. Yang kedua, bila Nabi tak pergi, maknanya orang mukmin pun diperintah jangan pergi. Bila jangan pergi, maka kawasan itu tidak menjadi kawasan yang tumpuan manusia. Jadi misi dia untuk jadikan ini pusat pergaduhan, pusat perpecahan tak berlaku. Sebab diperintahkan jangan hampiri, jangan pergi dan jangan solat di dalamnya selama-lamanya. Bila orang tak datang, maka dianya misi dia nak kumpulkan orang, nak pergi doktrin orang supaya berbalah, bergaduh, berselisih, maka tak tercapai. Ini antara cara Allah Ta'ala didik kita supaya tak nak timbul isu tu lagi besar. Jadi jangan terus pergi ke kawasan tersebut. Okay? Ini kadang-kadang kita boleh jumpa kan masjid-masjid yang macam ni. Okay, kalau di bahagian Lembah Kelang ni mungkin ada, mungkin tak ada lah. Tapi saya pernah jumpa juga, ada juga macam tu. Dia berbeza manhaj. Ni manhaj macam ni manhaj macam ni kan. Jajah perangai lah. Okay, kalau di belah-belah negeri lain pula, berbeza politik pula. Dia jadikan pusat, ni pusat manusia bertemu ni. Pusat manusia membersihkan diri, pusat beribadah. Tetapi dijadikan sebagai kepentingan peribadi. Kepentingan dia punya organisasi ataupun kumpulan dia. Okey, kemudian Allah kata la yazalu bunyanahumul ladzi banau ribatan fi qulubihim bunyanuhum. Kata Allah Taala, keruntuhan masjid yang dibina oleh mereka yang munafik itu sentiasa menjadi penyakit syak dan keluh kesah lebih daripada yang sedia ada dalam hati mereka. Illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Dan tidak akan habis kecuali apabila hati mereka hancur luluh dalam tanah. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey. Ini nak menunjukkan kepada kita penyakit hati mereka ni, orang-orang munafik ni tak akan habis. Sampailah mereka mati dia bawa penyakit tu. Penyakit hati tu tak tenang tengok perkembangan Islam ni. Ni adalah penyakit yang sampai membawa ke mati. Tetapi ada ayat yang lain Allah Ta'ala sebut. Mereka tu kalau mereka bertaubat, Allah tetap ampuni. Allah tetap akan berikan kebaikan. Tapi kalau mereka ingkar, Allah Ta'ala akan timpakan azab di hari akhirat di dalam api neraka Allah. Tapi kalau mereka yang memang degil ni, sampai ke mati dia bawa penyakit hati tu. Memang dia akan bermusuh dengan agama ni sampai bila-bila. Okay. Lalu Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-111. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita beribadah dengan Allah ni adalah jual beli. Kita berjual beli.
Apa jual beli kita? Iaitu kita jual harta kita dan jiwa kita di tangan Allah. Dan Allah Ta'ala akan membalas. Membeli pengorbanan kita itu adalah dengan syurganya. Ini kena ada give and take lah. Kita beri kepada Allah jiwa kita dan harta kita, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita adalah syurganya. Artinya orang yang berkorban ni tak pernah akan rugilah. Sebab apa takkan rugi? Sebab pada orang yang telah menjual harta dan jiwanya kepada Allah, jiwanya walaupun dikorbankan di jalan Allah, Allah beri ganjaran. Satu, iaitu kita akan diberikan ketenangan pada jiwa kita. Kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman dalam hati kita. Sebab kita beri jiwa kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang buat kerja agama, serahkan jiwa raganya kepada Allah, Allah Ta'ala musnah hidup dia? Tak ada, tak pernah berlaku pun. Bahkan Allah berikan macam-macam kelebihan dan kebaikan. Ada kenalan yang saya pernah jumpa, sebab saya kadang-kadang kuliah di masjid, jadi kita pernah jumpa ada kenalan-kenalan ni. Ada yang kerjanya sebagai tok siap, memang tak ada allowance. Memang tak ada allowance. Okay, tok siap ni tak ada allowance. Dia kerja bersihkan masjid je. Tapi Allah Ta'ala beri rezeki pada dia, anak-anak dia semua berjaya. Tanya, cik, seorang je ke? Seorang je. Anak-anak tak ada ni. Anak belajar luar negara sana, anak belajar luar negara sini, ada jadi profesional itu. Rezeki melimpah-limpah, ada je rezeki. Allah Ta'ala berikan macam-macam. Okay? Sebab orang yang korbankan jiwanya kepada Allah Ta'ala, takkan rugi. Sebab dia berjual beli dengan Allah Ta'ala. Okay? Berjual beli dengan Allah Ta'ala. Orang yang korbankan hartanya di jalan Allah, Allah Ta'ala yang akan bayar harta yang dia keluarkan. Allah Al-Ghaniyu, dia maha kaya. Dia pulangkan seluruh apa yang kita infak di jalannya, dia pulangkan balik. Bahkan dia akan beri lebih lagi. Okay? Tapi yang lebih utama lagi, orang yang infakkan hartanya, nyawanya kepada Allah, Allah membelinya dengan ganjaran syurga. Ini satu jaminan yang besar lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian Allah kata apa lagi? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yaqtalun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah, di antara mereka ada yang fayaqtulun, ada yang membunuh, berperang, wa yaqtulun, ada yang terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, balasan syurga itu adalah sebagai janji yang benar yang telah ditetapkan di dalam kitab Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Sesiapa yang menyempurnakan janjinya dengan Allah. Okay, ni saya suka nama Aufa ni. Aufa ni kalau ibu-ibu ada cucu-cucu perempuan ni, elok bagi nama Aufa. Wa man Aufa. Siapa yang menyempurnakan janjinya dengan Allah, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan ketahuilah jual beli itu adalah kemenangan yang besar. Kita berjual beli dengan Allah Ta'ala, iaitu menjualkan harta kita dan nyawa kita kepada Allah. Allah akan memberikan ganjaran yang sebesar-besarnya. Okay, ini antara ayat. Okay, Aufa tu maksudnya iaitu yang menyempurnakan, yang memenuhi, yang menyempurnakan, yang memenuhi. Itu maksud Aufa. Okay. Jadi berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut nyawa kita dan harta kita. Okey. Baik, sekarang kita tengok muka surat 233. Okey, gambar yang saya letak dekat situ, ini gambar saya pergi di muzium di Madinah. Mathaf Al-Munawwarah. Ada satu muzium ni di Arab Saudi, mereka sendiri di kota Madinah dia buat. Dia memang gambarkan yang dimaksudkan dengan Masjid Dirar tu apa? Ini dia. Dia bagi contohlah gambaran tu. Iaitu robohkan dan bakarlah. Selesai pembinaan Masjid Dirar ini, seorang munafik datang menjemput Nabi untuk solat di dalamnya. Balas Nabi, aku sedang bersiap ke Tabuk. Selepas pulang, aku akan bersolat bersama kamu di dalamnya. Lalu pada saat Nabi dalam perjalanan pulang ke Madinah, setelah selesai peperangan Tabuk,
Mereka singgah sebentar di Zu'awan untuk berehat. Ketika itu turunlah ayat ini. Maka Nabi memanggil Malik bin Dakhsham, Ma'an bin Adi dan saudaranya Ashim bin Adi dengan bersabda, pergilah kamu ke masjid yang dibina oleh mereka yang zalim. Robohkan dan bakarkanlah. Dan mereka pun melaksanakan perintah baginda Nabi SAW. Jadinya Masjid Dirar itu dibakar atas perintah baginda Nabi SAW setelah Allah wahyukan. Setelah Allah wahyukan. Okey, di dalam kepulangan Nabi ke kota Madinah ada 3 peristiwa berlaku. Ada 3 peristiwa berlaku. Pertama, kewafatan An-Najashi. Najashi ni siapa? Ibu-ibu, Najashi siapa? Najashi ini adalah Raja Habsyah. Raja Habsyah. Raja yang duduk di Ethiopia, di benua Afrika. Nabi dengan Najashi ni tak pernah jumpa. Tapi Najashi ni kenal Nabi SAW dan Nabi pun kenal dia. Cuma mereka tak pernah jumpa sebab Nabi tak pernah keluar daripada kota Madinah. Dan Nabi pun tak pernah keluar daripada kota Mekah. Tapi sebabkan Najashi ni beriman pada Nabi dan Najashi pun pernah beri perlindungan pada sahabat-sahabat Nabi pada awal hijrah dahulu. Zaman Nabi dan para sahabat di Mekah, sebelum berlaku hijrah di Madinah, 2 kali dah sahabat hijrah. Di hijrahnya di kota Habsyah. Siapa bagi perlindungan? Iaitu Raja Najashi. Seorang raja beragama Nasrani, Kristian. Diduduk di negara berwilayah Rom. Tapi kerana dia beriman kepada Allah dan Rasul, maka Nabi memberikan penghormatan kepadanya, iaitu solat jenazah secara ghaib. Solat ghaib. Bila Nabi SAW tunaikan solat ghaib kepada Najashi itu, itulah berlakunya pensyariatan solat ghaib buat pertama kalinya. Solat ghaib yang pertama kalinya berlaku di dalam syariat Islam. Sekejap saya share sekejap. Okey. Solat ghaib ni dia ada beberapa perkara yang kita boleh ambil pengajaran. Okey. Okey, sekejap. Okey. Solat ghaib ni boleh dilakukan dengan 2 perkara. Okey. Pertama, syarat dia iaitu dilakukan di negeri yang berlainan. Contohnya, mayatnya di Selangor. Jadi kalau kita nak solat ghaib, kalau kita berada di daerah lain, kita berada di Perak, kita ada di Kelantan, kita ada di luar negara dan sebagainya. Anak-anak tak dapat balik, datuk dan neneknya meninggal dunia. Jadinya maklumkan kepada mereka dibenarkan untuk solat ghaib. Yang ini solat yang sering kali orang tinggalkan. Orang tak laksanakan. Sayanglah. Sedangkan fadilatnya besar kan. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang tunaikan solat jenazah, dia dapat pahala 1 qirat. Dia akan dapat pahala 1 qirat. Apa 1 qirat ni? Iaitu pahala sebesar gunung Uhud kalau dia tunaikan solat jenazah. Kalau dia tunaikan solat jenazah dan dihantar jenazah ke kuburan, dia akan dapat 2 qirat. Iaitu pahala sebesar 2 gunung Uhud. Ini ganjaran besar. Jadi syarat nak solat ghaib ni, dia mesti berada di negeri yang tak sama dengan jenazah. Dengan jenazah. Jenazah dekat Selangor. Maka dia kena solat berada di Perak. Maka dibenarkan. Yang kedua, syarat dia iaitu jenazah tu mesti dipastikan telah dimandikan. Solatnya itu pastikan jenazahnya telah dimandikan. Jangan jenazah tak mandi lagi, kita dah solat, tak boleh. Maklumkan, jenazah dah sempurna dah mandi, maka baru boleh kita solat jenazah. Okay, pastikan dia mesti dilaksanakan setelah dimandikan mayat tersebut. Ini disebutkan di dalam kitab fiqh lah, dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Okey, baik. Samalah juga kalau kita sampai, kadang-kadang ada saudara daripada jauh sampai, tengok-tengok jenazah dah dikebumikan. Kita kata, saya dah terlepas dah solat. Sebenarnya kita dibenarkan untuk solat di atas perkuburan tu. Jenazah tu dah dikebumikan. Kan, kita sampai dah dikebumikan. Selalu kan orang, anak-anak tak sampai lagi ni, tunggu dulu. Okay, masa PKP lain. Okay, masa PKP dia special lah, special case. Sebab kita tak dibenarkan ziarah kan. Jadi kita boleh solat jenazah secara ghaib. Okay.
Sekarang ni kalau kita ini budaya kita lah, budaya kita. Bila jenazah nak dikebumikan, oh anak tak sampai lagi, sepupu tak sampai lagi, saudara tak sampai lagi. Jadi kita kata tunggu dulu sebab kita nak mereka semua dapat tengok jenazah dan solat ghaib, solat ke atas jenazah. Kalau kita faham agama ni, segerakan. Jangan ditangguh-tangguh, segerakan. Kenapa kena segera? Satu, kita nak bantu si jenazah ni menutup keaiban-keaiban dia. Yang kedua, kita nak mudahkan urusan orang lain yang datang menguruskan jenazah. Bayangkan kalau nak kena tunggu, takkan setengah hari, satu hari semata-mata untuk hanya beberapa orang, tapi semua orang terpaksa kena korbankan masa masing-masing. Okay? Jadinya, kita ni datang, kita ni yang duduk kat jenazah ni, selesaikan segera jenazah. Siapa yang datang kemudian, boleh solat di atas jenazah. Sampai solat atas jenazah. Okay? Menghalalkan arah kiblat dan solat atas jenazah. Iaitu solat jenazah. Boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Tidak menjadi halangan. Okay, kalau kita datang lewat, kemudian baru sampai, jenazah dikebumikan, dah sempurna dikebumikan, boleh solat di atas jenazah. Tapi benda ni tak menjadi kebiasaan. Kalau dibuat, dia akan dipandang serong lah. Orang akan jadi macam pelik ataupun ragu-ragu. Sebenarnya dibenarkan solat di atas perkuburan bagi sesiapa yang baru sampai. Tapi Ustaz, dia tak sempat lah tengok jenazah. Sebenarnya, melihat jenazah ni yang penting masa dia hidup, bukan masa dia mati. Masa mati dah tak ada apa-apa dah. Jenazah pun dah tak ada perasaan dah. Okay, jenazah tak ada perasaan. Kalau nak tengok, nak jumpa, nak berbual, nak menjadikan pertemuan itu berpahala, waktu si mati itu hidup lagi. Okay, ayah kita ke, mak kita ke, waktu dia hidup itulah pergi jumpa. Waktu itulah pergi hubungi. Bukan waktu dia mati. Mati tak ada apa-apa dah. Si jenazah pun tak rasa apa-apa dah. Dia berada di kehidupan yang lain, dan dia akan bertemu dengan hari-hari yang sebenar dalam kehidupan dia lah, di hari akhirat. Okay? Jadi tak ada istilah kesianlah si hidup si Ana ni tak jumpa Aibak. Tak payah. Itu bukan masanya bersedih. Yang sedihnya sekarang ni, waktu hidup ni pergilah jumpa. Pergilah khidmat pada orang tua kita. Itu benda yang kita kena sama-sama berikan perhatian. Okay? Yelah, kita minta maaf pun bukan dia boleh maafkan pun. Sebab itu satu istilah. Saya minta maaf lah kalau istilah ni kurang tepat lah kan. Sebenarnya benda ni agama membenarkan, semisal suami ataupun isteri nak berkahwin. Kan, nak berkahwin selepas kematian pasangan dia. Saya ni nak kahwin tapi kesian pula arwah si pasangan saya ni. Saya nak kahwin ni. Berkahwinlah, tidak ada halangan pun. Sebab kita perlu meneruskan kehidupan. Manakala si mati dah tak tahu apa-apa dah. Bahkan dia tak rasa apa-apa pun. Dia tak rasa cemburu, dia tak rasa marah. Tak ada rasa apa-apa pun. Sebab dia dah meneruskan kehidupan dia di hari yang sebenar. Okay? Bagi yang hidup nak teruskan kehidupan, silakan. Dia perlu berkahwin, dia perlu uruskan rumah tangga dan sebagainya. Sebab ramai yang saya jumpa, kerana saya minta maaf mungkin kerana kesetiaan dia, selalunya lelaki lah. Wanita ni bila dia setia tu dia kuat. Tapi lelaki ni jarang-jarang lah dia kuat. Dia setia dengan isteri dia dan akhirnya kehidupan dia musnah. Dia tak boleh nak uruskan. Dia tak boleh nak bekerja. Dia jadi macam serabut nak uruskan keluarga, uruskan anak. Kemudian dia nak uruskan pekerjaan. Akhirnya salah satu akan terkorban. Sama ada anak terkorban ataupun keluarga terkorban. Ataupun pekerjaan dia terkorban. Kalau ada juga yang berkahwin, kadang-kadang pun merosakkan juga. Dia susah sikit. Jadi dekat sini kita buatlah perancangan yang sebaiknya bagi orang yang hidup. Tapi tak ada istilah kesian dia kahwin. Kesianlah isteri dia, arwah isterinya. Dulu kata suami sayang sangat. Tapi suaminya kahwin baru pula. Jangan kata macam tu lah, tak baiklah. Sebab kita tak tahu masalah orang lain. Sebab itu berlaku pada Nabi SAW. Selepas Khadijah wafat, sebulan selepas Khadijah wafat, isteri pertama Nabi dan isteri paling Nabi sayangi, Nabi terus kahwin dengan Saudah. Sebulan bukan setahun, sebulan. Orang Melayu kata kubur pun merah lagi. Kan? Tapi di Mekah, di Madinah kubur tak merah lah. Di Mekah kubur tak merah kan sebab dia tanah padang pasir. Memang tak merah lah. Kita tak boleh nak kata macam tu. Sebab Nabi SAW sendiri pun selepas sebulan kewafatan Khadijah, terus Nabi SAW kahwin dengan Saudah. Kita nak kata apa? Sebab Nabi nak tunjukkan pertama adalah keharusan di situ, membenarkan. Yang kedua, sebab kita ada urusan-urusan bagi orang hidup ni yang lebih utama lagi.
Jangan sampai yang ini sampai merosakkan keseluruhan kehidupan kita. Okey, itu antaralah. Saya tak ulaslah bincang benda-benda ni. Belum kena pada diri sendiri. Saya tak tahulah. Okey, dari sudut perasaan, dari sudut ni wallahualam lah, saya tak pandai nak respon. Tapi kalau dari sudut yang dibenarkan oleh syarak, yang itulah. Okey, yang itulah yang disebutkan kepada kita. Okey, baik, yang kedua iaitu kewafatan Ummu Kalthum. Kewafatan Ummu Kalthum. Kewafatan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat ditangisi oleh baginda. Okey, kewafatan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat ditangisi oleh baginda. Kita kena bayangkan baginda Nabi SAW keluar dalam peperangan ni berapa kali dah. Antaranya perang Badar juga. Nabi pergi tu dalam keadaan anaknya sedang sakit. Bahkan anaknya sedang nazak. Bayangkan tuan-tuan. Dalam perang Badar, Nabi balik daripada perang Badar, Ruqayyah telah dikebumikan di perkuburan Baqi'. Balik daripada Tabuk, baginda Nabi SAW kewafatan anaknya Ummu Kalthum. Cuba kita bayangkan, kita sendirilah nak pergi kerja. Pergi kerja pun, bukan pergi perang ni, pergi kerja. Anak sakit, terus kita MC, terus kita bercuti. Sebab apa? Kita tak boleh nak lepaskan, saya kesiankan anak. Nabi SAW macam mana perasaan dia? Kalau ikut hati perasaannya, sudah tentulah dia lebih mengutamakan anaknya kan. Sebab jiwa dia sebagai ayah. Apatah lagi, anak-anaknya ini tidak ada lagi ayah. Tidak ada lagi ibu, iaitu Khadijah. Nabi lah ayah dan ibu baginya. Yang ada adalah ibu-ibu tiri sahaja. Tapi sebabkan demi memperjuangkan agama ni, baginda Nabi SAW mengetepikan keluarganya, mengutamakan keutamaan, meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila Nabi pulang, kesedihannya bertambah. Sebab apa? Sebab kewafatan Ummu Kalthum. Ini antara yang berlaku pada baginda Nabi SAW. Baik, yang ketiga iaitu kewafatan ketua munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi SAW menunaikan solat jenazahnya biarpun dihalang oleh Umar. Setelah itu turunlah wahyu yang bersetuju dengan tindakan Umar. Nabi SAW bila kewafatan Abdullah bin Ubay, Nabi solat jenazah Ubay. Umar tak bagi, Umar kata dia ni munafik, jangan solat. Nabi terus nak solat. Tapi lepas tu Allah Ta'ala turunkan wahyu, Allah membenarkan tindakan Umar. Allah bukan kata tak boleh membenarkan solat. Nak ziarah pun tak boleh, nak doakan keampunan dia pun tak boleh, segala-galanya tak boleh. Putus hubungan terus. Allah membenarkan keputusan Umar. Okey. Baik, saya nak tanya pada ibu-ibu. Kenapa peristiwa ni berlaku? Allah Ta'ala membenarkan ucapan Umar setelah Nabi SAW tunaikan solat jenazah kepada ketua munafik. Kenapa Nabi SAW pada peringkat awal tu tak tunaikan solat jenazah? Maksudnya Nabi tak tunaikan solat jenazah pada Abdullah bin Ubay. Kan selesai. Allah Ta'ala turunkan wahyu awal-awal. Kenapa Nabi dah solatkan jenazah Abdullah bin Ubay, Umar halang, baru Allah Ta'ala berikan kebenaran apa yang diucapkan oleh Umar. Apa tindakan Umar tu lebih tepat daripada keputusan Nabi. Kenapa ibu-ibu? Ibu-ibu faham soalan saya tak? Nak bagi ni Ustaz, bagi petunjuk dekat umat. Okey. Petunjuknya maksudnya apa? Petunjuknya? Maksudnya, tahu. Munafik tidak boleh disolatkan lah kiranya Ustaz. Maknanya dia bukan Islam, tidak boleh disolatkan. Dia Islam, cuma dia munafik je. Dia Islam, cuma dia munafik. Islam. Tapi kenapa Allah turunkan ayat tak bagi bersolat? Sebab dia memusuhi agama lah. Walaupun dia mengaku berislam, berpura-pura, kita tak boleh nak judge dia macam tu kan. Sebab orang munafik ni kita tak kenal pun. Kita tak nampak pun dia munafik. Okay, kita tak tahu pun. Melainkan dia tunjukkan zahir dia ni tak beriman pada Allah. Itu bezalah. Sekarang ni, soalan saya, kenapa Allah tak bagi tahu awal? Maksudnya turunkan wahyu. Waktu dia meninggal ni, Allah turunkan wahyu. Jangan solat pada orang munafik. Terus je. Nabi terus tak solat. Tapi kenapa Nabi solat dulu, baru turun wahyu? Ustaz, masa tu Nabi dah solat dah kan? Dah solat dah. Maksud dah saya, solat dah, kenapa wahyu turun selepas Nabi solat? Kenapa tak sebelum tu? Ustaz, kerana dosa munafik itu sangat besar Ustaz. Ialah satu perkara yang kita patut elakkan. Bukan. Ini dah salah faham soalan ni. Okey.
Okey. Soalan saya, kenapa Allah turunkan wahyu pada Nabi jangan solat pada orang munafik tu selepas Nabi solat? Kenapa tak sebelum Nabi solat? Maksudnya bila wafatnya Abu Okay, Abdullah, faham. baik Allah Taala bagi tahu, jangan solat wahai Rasulullah, jangan solat sebab dia munafik. Sebab tak boleh, tak suruh judge. Itulah munafik tu. So that supaya tidak boleh menjudge munafik tu Islam ke tak Islam tu tadilah. Seperti Ustaz cakap tu. Okey. Apa yang fahamnya kan Ustaz, Rasulullah memenuhi permintaan anak Abdullah Ubay tu kan, Abdullah kan. Sebab permintaannya untuk solat jenazah untuk, ada. Ya, itu yang pertama yang faham itulah Ustaz. Lepas tu Rasulullah tunaikan juga, tapi Umar kira tak bersetujulah dengan apa yang dilakukan Rasulullah kan. Dan Allah membenarkan kata-kata Umar tu. Cuma yang Ustaz tanya ni, kenapa sebelum tu tak turun, selepas Rasulullah tunaikan permintaan Abdullah tu kan. Kenapa? Ke untuk pengajaran kepada kita Ustaz supaya tidak menjas orang yang orang tu munafik ke apa, sebabnya yang tahu hanya Allah sahaja. Kita ni cuba tengok daripada luaran saja. Hati orang tu kita tak tahu sebab dia berpura-pura ke, dia apa ke, kita memang tak tahu niat dia apa. Itu ke Ustaz? Okey. Saya cuba Ustaz. Sila. Supaya kalau daripada yang sahabat tu yang kata tak nak solat, Nabi pun tak solat, nanti jadi turutan kepada manusia, kepada umat selepas ini. Jadi sepatutnya perintah tu datang daripada Allah lah. Jadi tak boleh orang persoalkan. Itulah itu pendapat saya. Okey. Baik. Jawapan tu semuanya hampir-hampir lah, betul lah tu, hampir-hampir betul dah. Okey, sekarang ni antara sebab kenapa Nabi SAW solat jenazah Abdullah bin Ubay, lalu baru diturunkan wahyu, diperintahkan jangan solat pada orang munafik ni, adalah untuk menunjukkan kepada kita, pertama benda yang kita tak lari iaitu teladan daripada baginda Nabi SAW. Kalau Nabi tak solat daripada peringkat awal, Nabi aku tak solat dia, automatik orang kata baginda Nabi SAW ni berdendam ni. Manusia punya mulut kan, ni berdendam ni. Muhammad ni dia berdendam dengan Abdullah bin Ubay. Muhammad ni tidak ada semangat sebagai seorang pemimpin kepada umat. Sebab Nabi SAW ni tak tinggalkan solat jenazah kepada Abdullah bin Ubay. Sebab kita tahu Abdullah bin Ubay ni memang memusuhi baginda Nabi. Macam-macam perkara dia buat menzahirkan pemusuhan. Bahkan sebelum ni pun ada peristiwa hadithul ifki, iaitu melancarkan serangan jahat kepada Aisyah, mengatakan Aisyah ada melakukan perhubungan dengan sahabat baginda Nabi SAW. Jadi betul, dia adalah untuk menjaga akhlak Nabi. Untuk menjaga akhlak Nabi. Maksudnya dari sudut zahir tak ada orang boleh petikai kan. Tak boleh petikai kan. Iaitu Nabi SAW menunjukkan semangat umat ni, perpaduan tu, walaupun si fulan ni adalah munafik yang musuh Nabi, Nabi tetap solatkan jenazah dia. Nabi tetap solatkan jenazah dia. Itu antara sebab kenapa hikmah Allah turun selepas tu. Lepas tu baru Allah Ta'ala menghalang jangan solat pada orang-orang mukmin ni, orang yang beriman ni, tapi mereka munafik yang menzahirkan permusuhan kepada baginda Nabi SAW. Okay, ataupun yang bermusuhan dengan Allah, yang menzahirkan peperangan kepada tentera-tentera Islam ke sebagainya, dilarang untuk solatkan jenazah mereka. Tapi pertama sekali tu adalah untuk jaga akhlak Nabi ni, supaya Nabi tak dituduh sebagai orang berdendam, tak dituduh sebagai orang yang tak kasih pada umat dia. Jadi sebab itu Allah Ta'ala biarkan Nabi SAW solatkan jenazah. Okay, sebab nak tunjukkan semangat pemaafnya Nabi SAW kepada orang yang bermusuh dengan dia, orang yang ada hasad dengan baginda Nabi SAW. Lepas tu baru keluar hukum, iaitu tak boleh solat kepada jenazah. Satu sebab Allah nak pelihara lah perbuatan baginda Nabi SAW. Jelas ke? Boleh? Okay? Jelas insyaAllah. Baik. Okay. Baik, sekarang kita tengok. Nak tanya sikit pasal kewafatan Raja An-Najasyi tu kan Ustaz. Dia wafat pada Rajab tahun ke-7 Hijrah ke ke-9 Hijrah Ustaz? Okay. Sebab dia meninggal selepas perang Tabuk kan?
Okey. Baik. Dia meninggal pada tahun ke-9 dalam Perang Tabuk. Cuma adalah pandangan-pandangan yang berbeza lah. Ada yang kata pada tahun ke-7, ada yang kata tahun ke-9. Tapi sepakat para ulama sirah ni, antara yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Muwarraqfuri ni, dia kata iaitu setelah baginda Nabi pulang daripada peperangan Tabuk tu, berlaku kewafatan pada Najasyi, barulah Nabi SAW tunaikan salat ghaib kepada Raja Najasyi. Okay. Itu sebenarnya khilaf tarikh. Ada yang kata tahun ni, ada yang kata sebab masa tu ketika ni ingat, mereka tak ada tahun. Mereka tak ada tahun, isunya pada tak ada tahun. Dia ada bulan. Muharram ada, Safar ada, Rabiul Awal ada, tapi mereka tak ada tahun. Tahun tu tak ada. Jadi waktu tu yang ada beza-beza lah, kata pandangan yang dia tahu berlaku peristiwa ni selepas peristiwa apa. Itu selalulah bertukar-tukar. Bahkan masa saya tulis buku perang ni pun, benda yang paling banyak saya buat rombakan sampai bertahun baru siap buku ni, antaranya sebab kita jumpa ada pandangan yang paling baru sekali. Saya baca satu kitab ni, dia lebih baru lagi. Dia susun balik semua tarikh peperangan Nabi SAW. Ada sekian-sekian tarikh ni katanya tahun sekian berlaku. Tapi bila mereka buat semakan, dia berlaku pada tahun sekian. Itu biasa berlaku. Okay? Sebab di antara para ulama sirah pun ada khilaf. Peristiwa ni berlaku sebelum ni lah, macam-macam lah. Dia berbeza pada tahun sahaja, tidak menjadi masalah lah. Tapi kebanyakan kata selepas Nabi pulang daripada Perang Tabuk, Nabi solat jenazah kepada Raja Najasyi. Okey. Baik, kita tengok, sempat ke ada masa lagi? Okey, sikit je. Tengok pada bulan Zulhijjah, peristiwa Abu Bakar menunaikan haji dan pembatalan perjanjian dengan musyrikin daripada Allah. Di sini adalah sekitar setahun selepas peristiwa Fatu Mekah. Pada Fatu Mekah kan kita dah tengok sebelum ni, Nabi SAW dah robohkan semua berhala-berhala yang ada di Kaabah. Kan, bahkan berhala-berhala yang disembah oleh Quraisy sekitar Mekah pun Nabi dah robohkan. Nabi hantar dah macam-macam misi untuk robohkan berhala. Dan Nabi SAW telah tetapkan tidak ada dan tidak dibenarkan bertawaf di Kaabah itu dalam keadaan bertelanjang, tak dibenarkan. Sebab Nabi dah jadi penguasa kan, jadi Nabi dah tetapkan undang-undang baru berdasarkan kepada hukum Allah, hukum syariat. Tetapi lepas setahun tersebut berlakunya pencabulan pada perjanjian tersebut. Berlakulah kita kata orang-orang musyrikin Mekah ni, sebab walaupun ramai yang dah bai'ah dengan Nabi dan memeluk agama Islam, tapi masih lagi ada yang kekal dengan agama yang tak beriman lah, masih lagi kekal. Okay? Jadi mereka ni melanggar perjanjian dengan baginda Nabi SAW. Maksudnya tak patuhi undang-undang dengan Nabi sebagai pemerintah baru. Disebabkan mereka langgar perjanjian tersebut, maka Allah Ta'ala turunkan surah At-Taubah. Surah Bara'atum minallahi wa rasulih. Sebab itu kita tengok surah At-Taubah, Allah tak mulakan dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah tu dimulakan dengan perkataan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Terus baca Bara'atum minallahi wa rasulih. Iaitu Allah telah membatalkan perjanjian antara orang musyrik dengan Allah dan juga Rasulnya. Ini berlaku pembantalan perjanjian tu dekat situ. Sebab mereka melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Allah Ta'ala zahirkan kemarahan dia tu dengan Allah tak mulakan surah At-Taubah dengan perkataan Bismillah. Ini peristiwa dia. Okay? Orang-orang musyrik kembali balik buat hal-hal yang tak baik lah. Dan daripada peristiwa inilah kita akan faham orang Mekah yang sebelum ni ada Abu Jahal, yang ada siapa lagi? Umayyah bin Khalaf, yang ada Utbah bin Abi Rabi'ah, yang penguasa-penguasa yang orang-orang tak beriman ni, sejak bila Mekah sekarang dah jadi Muslim, 100% Muslim, tak ada orang kafir dah. Sejak daripada peristiwa ni. Allah Ta'ala batalkan perjanjian dan Allah perintah semuanya keluar dan kosongkan tanah haram ni daripada kalangan orang musyrik. Ini peristiwa yang berlaku. Cuma dikaitkan dengan peristiwa Abu Bakar menunaikan ibadah haji. Sebab tahun tu Abu Bakar buat haji tahun ni. Nabi buat haji tahun ke-10. Tahun akan datang baru Nabi buat haji. Tahun ni Abu Bakar buat haji. Waktu Abu Bakar buat haji ni Nabi hantar, izinkan Abu Bakar buat haji. Nabi tak buat haji lagi. Tapi waktu Abu Bakar buat haji tu Allah turunkan wahyu ini. Lalu Nabi pun hantar Ali bin Abi Talib
bagi tahu kepada Abu Bakar supaya buat pengumuman, iaitu Allah telah batalkan perjanjian dengan orang musyrik selama-lamanya. Iaitu jangan menetap di kota Mekah. Bahkan Allah Ta'ala bagi tempoh. Mereka hanya beberapa hari sahaja untuk kosongkan tanah haram Mekah. Okay? Kita dah nampak dah. Tanah haram Madinah kosong daripada kalangan orang-orang musyrik ni, iaitu setelah orang Yahudi telah mencabuli perjanjian kan. Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Dilanggar perjanjian, semua keluar dah. Manakala orang Mekah, kenapa tak ada orang musyrik dah? Tidak ada orang kafir dah. Sebab inilah mereka sendiri yang melanggar perjanjian tersebut. Sedangkan dua tanah haram ni, Mekah Madinah ni sebelum ni pernah didiami oleh orang yang bukan Islam. Bercampur antara orang Islam dengan orang bukan Islam duduk di tanah haram ni. Tapi keluarnya mereka tinggal orang Islam saja sebab peristiwa inilah. Okey. Baik, kita tengok peristiwa Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin kita tak habiskan lah. Langgar perjanjian Hudaibiyah. Bukan langgar perjanjian Hudaibiyah. Kak Mira, bukan langgar perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah tak ada kaitan dengan peristiwa ni. Nabi SAW masuk kota Mekah, kan mereka dah bai'ah Nabi sebagai pemimpin dia. Dan Nabi dah tetapkan undang-undang di kota Mekah dengan undang-undang syariah. Jangan bertelanjang ketika bertawaf, jangan itu, jangan. Adalah syarat-syaratnya. Mereka melanggar perjanjian tu. Iaitu mereka bertawaf dalam keadaan telanjang juga. Masih lagi ingkar dengan arahan Nabi. Maka Allah Ta'ala turunkan surah ini batalkan perjanjian. Maksudnya tidak ada lagi dah perjanjian antara Nabi dengan orang-orang musyrik. Perjanjian Hudaibiyah yang orang musyrik langgar tu, itu yang berjadinya peristiwa Fatu Mekah. Ini sebenarnya kena buat drawing baru kita perasan peristiwa-peristiwa ni. Okay? Tapi tak apalah. Sekarang ni pusingan pertama kan. Walaupun kita ambil masa panjang, setahun dah kot kan. Setahun, 2 tahun dah kot. Ni baru pusingan pertama cerita sirah ni. Nanti next time kita mungkin dah lama, kita ulang balik. Mungkin baru kita faham lah rentetan tu. Kita flashback balik. Kita dah ada satu maklumat. Cuma kita nak top up maklumat pada second round akan datang lah. Baru kita nampak peristiwa ni. Buat masa ni memang mungkin kita akan rasa blur-blur. Macam tersalah faham perjanjian tu lah. Perjanjian ni lah. Macam-macam lah Okay. Baik. Kita tengok jemaah haji ada 300 orang. Ketuanya Abu Bakar As-Siddiq. Sesuai dengan perjanjian yang ditemeterai, Nabi mengutuskan Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan 300 orang muslimin daripada Madinah untuk menunaikan haji di Baitullah. Namun ketika rombongan Abu Bakar sedang dalam perjalanan, Nabi di Madinah telah menerima wahyu surah At-Taubah, surah Bara'atun ni. Daripada Allah agar membatalkan kesemua perjanjian dengan kaum musyrikin setelah mereka mencabuli perjanjian yang telah disepakati dengan melaksanakan ritual agama mereka di Kaabah. Dia masih lagi buat penyembahan selain daripada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Okey, setahun 5 bulan dah kat 2 tahun dah kita ni. Okey. Padahal telah ada perjanjian yang dipersetujui bersama mereka yang melarang mereka melakukan ritual itu. Oleh sebab itu, Nabi mengutuskan Ali untuk mengejar rombongan Abu Bakar ke Mekah. Ali ni patut tak pergi. Tapi sebabkan turun wahyu, Abu Bakar pun dah bergerak, Nabi hantar Ali untuk sampaikan kepada Abu Bakar. Cerita Abu Hurairah, Abu Bakar mengutus aku bersama para sahabat yang lain untuk mengerjakan haji pada waktu itu. Supaya pada hari Nahar, Raya Aidiladha nanti ada kesempatan untuk menyampaikan pengumuman di Mina bahawa tiada lagi orang musyrik yang boleh melaksanakan haji selepas tahun ni. Ini menunjukkan kepada kita, sebelum tu memang orang yang bukan Islam datang buat ibadah haji. Okay? Kita pernah dengar orang Yahudi buat haji. Kita dengar orang Nasrani pun buat haji. Mereka bermiqat iaitu di kawasan Muzdalifah. Dia miqat dekat kawasan Tanah Haram di Muzdalifah. Mereka ni sebab itu orang Yathrib pun datang buat haji sebelum tu. Ramai orang datang buat haji. Kan masa Nabi SAW dakwah kan awal-awal dulu. Kita pun pelik. Orang kafir, orang yang sembah berhala buat haji. Orang Yathrib ni yang agama Yahudi pun buat haji. Orang yang Aus dan Khazraj yang belum memeluk Islam pun buat haji. Sebab zaman tu haji ni mereka ikut syariat Nabi Ibrahim. Beriman tak beriman, ramai-ramai masa tu buat ibadah haji. Tapi start tahun ni tak ada lagi orang buat haji dalam kalangan musyrik. Hanya orang Islam sahaja yang laksanakan ibadah haji. Okay.
Juga tidak boleh melaksanakan tawaf di Kaabah dalam keadaan telanjang buat selama-lamanya. Kenapa orang Mekah ni dia telanjang ketika tawaf? Sebab dia kata dia dengan pakaian dia ni dia buat maksiat, maka harta haram, riba, ambil rasuah, zalimi anak yatim dan sebagainya. Jadi waktu mereka nak kembali pada Allah, nak bersihkan diri mereka dengan tawaf, maka dia berniat tawaf itu dalam keadaan bertelanjang, tanggalkan pakaian-pakaian yang kotor dengan dosa ni dan dia pergi kepada Allah bertawaf dalam keadaan telanjang. Sebab apa? Syaitan telah menipu dia. Sebab itu ibadah ni dia tak boleh guna logik akal. Ibadah ni mesti dilakukan dengan ilmu syariah, dengan syariat agama. Barulah terpandu. Kalau tidak, jadilah orang macam orang Quraisy ni. Logik kita macam itulah. Betul lah pakaian saya ni kotor ni. Jadi macam mana saya nak bersihkan diri saya ketika temu dengan Tuhan? Tanggallah pakaian ni. Biarlah bertelanjang. Itu antara hujah mereka lah. Dan ini yang berlaku pada Haji Kaha. Haji Kaha yang dekat Ulu Kelang tu. Dia kata apa? Saya ni bila Jaiz kata tidak ada lagi Nabi selepas Nabi SAW ni. Nabi dah tak ada dah. Tak wujud dah Nabi ni. Dia kata betul, saya beriman. Tak ada lagi Nabi. Tapi Nabi kata apa? La nabiyya ba'di, kata Nabi. Tidak ada lagi Nabi selepas aku. Kata Haji Kaha, ya. Nabi kata tak ada Nabi. Aku tak ngaku aku Nabi. Aku kata aku Rasul, dia kata. Dia kata aku Rasul Melayu, dia kata. Aku Rasul Melayu. Tengok, syaitan menipu dia. Sebab apa? Sebab kalau tak ada Nabi, bererti tak ada Rasul. Kalau tak ada Rasul, tak semestinya tak ada Nabi. Sebab kita kena ingat, Nabi itu adalah jawatan. Rasul itu adalah tugasan. Rasul tugasan. Jawatan adalah Nabi. Contohlah, jawatan Perdana Menteri. Tugasan urus takbir negara. Itu jawatan dia. Kalau dia ni tak dilantik jadi Perdana Menteri, dia tak boleh urus takbir negara. Tapi kalau dia tak urus takbir negara, dia tak jadi Perdana Menteri, boleh. Dia jadi Perdana Menteri, pegang jawatan tapi dia buat kerja lain. Boleh je. Tapi kalau dia tak jadi Perdana Menteri, dia tak boleh urus takbir negara. Itu syarat. Okay, itu syarat. Jadi bila Nabi kata tak ada Nabi selepas aku, maksudnya tak ada Nabi dan juga tidak ada Rasul. Okay, itu berlakulah pada keadaan manusia ni yang tertipu dengan syaitan. Jadi macam itulah orang musyrikin. Dia tertipu dengan syaitan, mereka beribadah dalam keadaan telanjang. Humaid bin Abdul Rahman berkata, ketika itu Rasulullah membonceng Ali dan menyuruhnya mengumumkan perintah ayat Bara'ah. Kata Abu Hurairah, maka Ali bersama-sama kami mengumumkan ayat Bara'ah di Mina. Pada hari penyembelihan korban, orang musyrikin tidak boleh melaksanakan haji pada tahun hadapan dan tidak boleh tawaf dalam keadaan bertelanjang. Riwayat Al-Imam Bukhari. Melalui peristihan ini, maka berakhirlah penyembahan berhala di semenanjung Tanah Arab. Selama-lamanya tak ada dah. Semuanya dah keluar daripada kalangan orang-orang musyrik. Baik, insya-Allah kita berhenti dekat sini. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, Ustaz, tak ada nak buka soalan ke Ustaz? Tak ada kot kan? Macam mana? Tak ada kot kan? Tak tahulah kalau ada jemaah nak tanya. Kalau tak ada saya tutup je. Okey dia insya-Allah. Lapar. Tak tahu nak tanya apa kat Ustaz dah. Okey, alhamdulillah. Yang penting kita dapat ilmu hari ni, masya-Allah, alhamdulillah. So kita tutup lah. Okay, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jaza Ustaz atas pencerahan hari ni, penerangan berkenaan dengan peristiwa membuka Masjid Dirar dan juga peristiwa-peristiwa penting. 3 peristiwa penting pada tahun ke-9 ini. Dan juga Abu Bakar menunaikan haji dan pembatalan perjanjian musyrikin daripada Allah, insya-Allah. Di sini kita tahu dah lah kenapa tidak ada basmalah dalam surah At-Taubah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama kita, dalam urusan ibadah kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenu Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu. Sikit Iban Ustaz. Petang ini kuliah asal kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan Misbahudujah Syarah Safina An-Najah pada pukul 5.15 petang. Kuliah maghrib kita hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz
Dr. Ashraf bin Suwarin dengan hadis-hadis sahih terbukti masa kini 8.15 malam, dan kuliah akhir kita kuliah Isyak bersama dengan Al-Fadila Ustazah Misnah binti Miran dengan fiqh darah haid, nifas dan istiadah 9.15 malam insyaAllah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik, saya nak respon satu benda. Ada orang mesej saya lah. Saya tak sebutlah bonda mana, minta maaf bonda. Macam mana yang saya maksudkan tadi, ada give and take dengan Allah Ta'ala ni. Manusia ni bila dia beribadah, dia memang ada satu sifat. Apa yang dia buat, dia nak balasan. Ni maksud saya ni. Manusia ni apa dia buat, dia nak balasan. Saya nak sedekah sebab saya nak Allah Ta'ala tambah rezeki saya. Saya nak jaga solat sebab saya nak Allah Ta'ala berikan kebahagiaan dalam keluarga saya. Kan? Selalu kita macam tu. Saya solat duha, saya nak jadi magnet rezeki pada saya. Semua orang manusia ni macam tu sifat dia dengan Allah Ta'ala. Jadi kerana Allah Ta'ala ni sangat memahami fitrah manusia ni, maka Allah Ta'ala menjanjikan ibadah manusia kepada Allah Ta'ala ni macam satu perniagaan. Yang perniagaan itu tidak ada kerugian. Saya tak menolak dan saya bersetuju sangat apabila kita kata ibadah kita kepada Allah Ta'ala ni memang 100%. Sebab orang mukmin dia kena sedar, bila kita beribadah kepada Allah, apa yang Allah perintahkan tak semestinya ada balasan, tak semestinya. Sebab apa? Sebab kita ibadah kepada Allah selaku hamba. Hamba ni iaitu kita buat kerana Allah perintah. Allah nak beri, dia beri. Allah nak tak beri, dia tak beri. Situ hak dia. Itu kita tak boleh nafikan. Jangan kita kata, saya solat duha setiap pagi, kenapa tak murah rezeki saya? Sebab bukan kewajipan pun Allah nak tunaikan. Tapi yang ayat kita bincang tadi tu sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu. Perniagaan kamu dengan Allah ni tak ada kerugian. Tak ada kerugian. Allah Ta'ala akan balas dan Allah akan beri keuntungan demi keuntungan. Okay? Sebab manusia selalu mengharapkan ada give and take dengan Allah Ta'ala. Saya beli macam ni, saya nak Allah Ta'ala jual macam ni. Saya buat macam ni, Allah mesti balas macam ni. Jadi Allah Ta'ala kata kita macam satu perniagaan. Tapi perniagaan kita tidak ada kerugian. Semuanya adalah fauzul azim kata Allah. Semuanya keuntungan dan semuanya adalah kejayaan. Okey? Saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan tadi tu tersalah faham. Minta maaf. Jadi itu yang saya nak sampaikan. Wallahualam. Terima kasih bonda yang respon. Terima kasih. Saya sangat suka macam ni. Sebab kadang-kadang apa yang saya sebutkan mungkin tersalah faham. Jadi penting untuk diperbetulkan. Supaya mesejnya sampai kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.